tempat ilmu yang didirikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وبقي ذكره وقد توفى الله منذ 113 سنة عام 1333 هجرية، لكن لا يزال ذكره إلى اليوم. كم من الحكومات في زمانه وكم من الرؤساء وكم من المسؤولين انتهى ذكرهم وبقي ذكر هذا الرجل الصالح، لأنه صدق مع الله واتصل بالله وأخلص لله. Begitulah beliau berdakwah di kota Sewun sampai Allah memanggil daripada ruh beliau, dan beliau wafat kurang lebih sebelum 113 tahun, yang mana beliau wafat tahun 1333 Hijriah 20 Rabiul Tsani. Kata beliau, sebelum 100 tahunan beliau wafat, akan tetapi sampai sekarang haul beliau diadakan di mana-mana. Haul beliau setiap tahunnya terus bertambah daripada jamaah-jamaahnya. Bayangkan di tahun sama atau sebelum 100 tahun atau sebelum 90 tahun ada juga yang meninggal daripada orang-orang besar. Ada juga yang meninggal daripada orang-orang yang mempunyai jabatan, orang kaya. Akan tetapi apakah nama mereka sama disebut, dipuja-puja seperti Habib Ali? Tidak sama. وبقي ذكرهم وسيرتهم ورفع الله ذكرهم ونشر أخبارهم لأنهم اتصلوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ورفعنا لك ذكرك. Nama beliau setiap tahunnya kita ingat, kita haulkan. Maulid beliau selalu dibaca di mana-mana. Kenapa demikian? Kenapa nama beliau menjadi mulia? Kenapa nama beliau menjadi diangkat, dipuja-puja? Karena beliau mempunyai hubungan terkoneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Kami Allah akan mengangkat namamu wahai Muhammad di dunia dan juga di akhirat. هذا العبد المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم كل من أحبه وتابعه وأكثر من الصلاة عليه أصلحه الله ويسر له معيشته وأكرمه بحسن الخاتمة وأكرمه في الآخرة بدخول الجنة مع رسول الله ومرافقته طول الآباد وأبد الآبدين. Setiap daripada kita yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah, yang selalu mengikuti daripada sunnah akhlak Rasulullah, pasti Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah mudahkan dia urusannya, Allah akan lancarkan rezekinya, Allah akan sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan nanti di akhirat dia akan diberikan husnul khatimah, kemudian akan dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه البركات والخيرات التي من عهد رسول الله إلى الآن لا تنال ولا توجد إلا في هذه المجالس. Dan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita bisa mendapatkannya kecuali melalui menghadiri majlis-majlis seperti ini. وهناك مجالس أخرى، مجالس سوء، مجالس غيبة، مجالس نميمة، مجالس معاصي، ومجالس فنانين ومغنيين، وقد يجتمع عليها مسلمون بالآلاف. فنحمد الله أن الله أكرمنا بالحضور في هذه المجالس، ونسأل الله أن يحفظنا فيما بقي من أعمارنا. Sebagaimana malam ini kita menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam ini juga daripada saudara-saudara kita orang muslim, mereka juga berkumpul, akan tetapi mereka berkumpul dalam kemaksiatan, berkumpul dalam ghibah, berkumpul dengan artis, berkumpul dengan orang-orang yang membuka aurat, berkumpul yang di situ campur laki dan juga perempuan. Kata beliau, kita bertahmid, bersyukur kepada Allah, Allah menjaga kita, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan sampai kita wafat kita tidak pernah berkumpul di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin haula'i salihun amthal Sayyidina Al-Habib Mundhir rahimahullah أسسوا مثل هذه المجالس رحمة بالناس وشفقة بالناس ولينالوا الناس ويرتبطوا برسول الله وينالوا من هذه الرحمة كل يأخذ نصيبه ومن هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan guru kita Al-Habib Mundhir Al-Musawa membuat majlis ini tidak lain tujuannya supaya manusia lebih kenal kepada Allah, lebih kenal kepada Rasulullah, dan mempunyai hubungan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله أن يكرمنا وإياكم
ويوفقنا لحضور هذه المجالس والاستمرار في حضورها ولا يصرفنا عنها ولا يأخذنا إلى أماكن أخرى. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menjaga kita daripada menghadiri majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وحضور مجالس العلم أجرها وفضلها عظيم ومشهور ومذكور في الأخبار وفي السير. Dan menghadiri majlis seperti ini keutamaannya telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sudah ma'ruf. ويتحصل الإنسان فيها على رضا رب العالمين ورضا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأجور كثيرة وتكون سببا في حسن الخاتمة لأن من صلى على رسول الله يكرمه الله بحسن الخاتمة. Di sini kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahala-pahala yang banyak dan nanti akan dikaruniakan husnul khatimah ketika dia wafat. وتكون هذه المجالس سببا لنزول الرحمة على المسلمين ولنزول النصرة للمسلمين ولإرضاء رب العالمين على الأمة ونصرتهم. أما المجالس الأخرى فتكون سببا لهزيمة المسلمين وسببا لنزول العذاب على المسلمين وسببا لما يحصل للمسلمين اليوم. Dan majlis seperti ini adalah sebab Allah menurunkan rahmat kepada daerah kita, kepada kota kita, dan sebab menjadikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang lagi dizalimin di kota Palestina dan juga di Gaza. Begitu juga sebaliknya, majlis yang di situ ada maksiat kepada Allah, ada kemurkaan Allah, itu adalah sebab diturunkannya bala kepada kota tersebut dan sebab saudara-saudara kita dikalahkan di Palestina. فنكثر في هذا الزمان كما يقول العلماء من التوجه إلى الله ليل نهار ندعو الله أن يحفظنا في هذا الزمان ويحفظ أولادنا ويحفظ نساءنا ويحفظ أقاربنا ويحفظ مجتمعنا. Kemudian juga kita di akhir zaman ini selalu berdoa kepada Allah di malam dan juga pagi hari. Berdoa kepada Allah mudahan kita dijaga, anak kita dijaga, saudara-saudara kita dijaga daripada hal-hal yang buruk, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nukthir min as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alladhi amarna bis-salah ala Rasulillah wa qala lana inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa fi kulli shay' qudwatuna huwa Rasulullah illa shay' wahid huwa as-salah ala Rasulillah qudwatuna fiha Allah wa malaikatuhu. Kemudian juga kita niatkan di malam yang mulia ini memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap amal ibadah itu panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, zakat, haji, Rasulullah adalah panutan kita. Rasulullah yang memberikan contoh. Akan tetapi salawat ini adalah Allah yang memberikan contoh yang terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal sallallahu alaihi wasallam sallu alayya fa inna salatukum ma'rudatun alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umatku, bersalawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya setiap daripada kalian yang bersalawat kepadaku akan diperlihatkan kepadaku nama-nama tersebut. Wa inna lillahi malaika sayyarun fit turuq yublighu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli man yusallimu alaihi. Dan sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugas malaikat tersebut yaitu menyampaikan salawat-salawat yang dibacakan umat Rasulullah disampaikan kepada Rasulullah. Wa fil hadits alladhi sahabi alladhi yaqul Rasulullah kama aj'al laka min salati ila an qala lahu aj'al laka ya Rasulullah salati kullaha qala idzan yukfa hammuk wa yughfar dhanbuk. Kemudian sahabat juga yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa banyak aku bersalawat kepadamu? Bilang Rasulullah, semakin engkau banyak memperbanyak salawat, maka dosamu akan diampuni dan permasalahanmu akan diangkat. Wal yawm kulluna yujad indana humum. Dan setiap daripada kita mempunyai problem, mempunyai permasalahan-permasalahan. Wa kullana aw aghlabna yujad indana diyun. Dan kebanyakan daripada kita mempunyai utang-utang. Hal yujad ahad la yujad indahu humum aw mashakil?
Apakah ada satu orang di antara kita yang hadir di tempat ini tidak mempunyai masalah? Ada gak? Semuanya ada masalah ya, ada problem masing-masing. فما هو الحل لهمومنا ولمشاكلنا؟ Maka bagaimanakah supaya problem kita, urusan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? الحل قد أعطاه لنا رسول الله أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. Rasulullah memberikan solusi kepada kita supaya problem kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأيضا كلنا عندنا ذنوب ومعاصي كل مستور ستره الله ولو كشف الله ذنوبنا لبعضنا ما صافحنا. Dan di antara kita, bahkan semuanya di antara kita ini mempunyai dosa-dosa. Dosa yang kelihatan, dan kebanyakan daripada kita Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau seandainya Allah tidak menutupi daripada dosa-dosa kita, tidak ada daripada kita yang mau salaman satu sama lain. Kenapa? Karena kelihatan dosanya. Akan tetapi Allah menutup daripada dosa-dosa kita, kita pun saling bersalaman, kita pun saling bersenyuman. هل يوجد أحد ليس عنده ذنوب أو أخطاء أو تقصير؟ Apakah ada yang di sini bersih, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan? Semuanya berdosa ya. ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمهم الله. Tidak ada yang terjaga daripada kesalahan, daripada dosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أو خلفاء رسول الله الرجال الكمل الذين اصطفاهم الله عباد الله المخلصون. Atau hamba-hamba pilihan Allah yang menjadi khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga dijaga daripada dosa dan juga kesalahan. مع هذا إمام الحداد الإمام العظيم صاحب الكتب النافعة قطب الدعوة والإرشاد يقول ويتذلل يقول يا رب ما معنى عمل. أو الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول يا رب ما معنى عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. Salah satu ulama yang dia itu sangat dekat kepada Allah sampai-sampai jarang atau tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, akan tetapi beliau dalam qasidahnya berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dosaku sangat banyak, amal ibadahku tidak punya apa-apa, akan tetapi aku tetap mengharap kepadamu yang engkau maha kuat, yang engkau maha pengampun. الإمام علي محمد الحبشي يقول في قصيدة ربي إني يد الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية وما هو وسيلته قال والرسول الكريم باب رجائي وهو غوثي وغوث كل البرية. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasidahnya yang maknanya yaitu, wahai Allah, aku bersujud, aku mengemis di depan pintu rahmatmu, mengharap ampunanmu, mengharap ridhamu, jadikanlah ridhamu, ampunanmu diberikan kepadaku sebelum datangnya umniyah, sebelum datangnya wafat kepadaku. Dan aku meminta itu kepadamu, wahai Allah, melalui wasilahku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن مشاكلنا وهمومنا وذنوبنا تغفر وتقضى وتحل مشاكلنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Itu juga urusan kita, problem kita, permasalahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأيضا تكون سببا لحسن الخاتمة الصلاة على رسول الله. Begitu juga menjadi sebab husnul khatimah ketika kita wafat. وسببا لقضاء الديون وتسهيل الأرزاق. Begitu juga menjadi sebab dengan salawat tersebut dimudahkan, dilancarkan rezeki kita dan dilunaskan utang-utang kita. والذي يريد أن يكرمه الله بزيارة رسول الله والعمرة والحج يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية أن الله يكرمه. Dan barang siapa yang ingin ziarah, umrah dan juga haji kota Mekah Madinah, maka dia bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan niat dimudahkan haji dan juga umrah. وتكون سببا للدخول مع رسول الله إلى الجنة فما في الحديث من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه 100 ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000
ومن صلى علي 1000 زاحم كتفي كتفه في الجنة. Dan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dia akan sangat dekat nanti bersama Rasulullah SAW di surga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang 10 kali bersalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka Allah akan memberikan 1000 salawat kepada dia. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka dia nanti di hari kiamat akan dekat bersamaku nanti bersama Rasulullah SAW. فنسأل الله أن يكرمنا وإياكم ببركة هذا المجلس وبركة مؤسسيه سيد الحبيب منذر وببركة شيخنا الحبيب عمر وبركة الأولياء والصالحين وبغايات رسول الله وبسر رسول الله وبمحبة رسول الله أن يغيثنا ويكرمنا وإياكم بالقبول إن شاء الله في هذا المجلس وبإدخال السرور على رسول الله واجعل هذا المجلس معروض على رسول الله يسر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini, dengan keagungan guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawa, begitu juga dengan guru kita Al-Habib Umar bin Hafid, dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan guru-guru kita, habaib kita, ustaz-ustaz kita, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadikan sebab tersenangnya atau Rasulullah SAW bangga dan senang kepada kita semua. وأن الله يبلغنا وإياكم الحاضرين والحاضرات ويكرمنا بزيارة رسول الله والعمرة وحج بيت الله الحرام. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita sehingga Allah mudahkan kita ziarah kota Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. وأن الله يعطي كل حاضر وحاضر الصحة والبركة والعافية ويعطي ما يتمنى وما يريد إن شاء الله. Dan Allah memberikan setiap daripada kita yang hadir keberkahan, kesehatan, panjang umur, dikabulkan hajat-hajat kita yang dunia dan juga akhirat. وأن الله يبارك في هذا المجلس ويسر قلب حبيبنا منذر في هذه الليلة ويدخل عليه روحا منه وسلاما منا. Dan dijadikan majelis ini sebagai penyejuk hati daripada Al-Habib Munzir, dan Habib Munzir tersenyum pada malam ini kepada kita semua. وأن الله سبحانه وتعالى يجعل من بركات هذا المجلس رحمة نازلة على روح آبائكم وأمهاتكم وأجدادكم المنتقلين إلى رحمة الله، يدخل عليهم من بركات هذا المجلس الضياء والنور والبهجة والسرور. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah berikan juga pahalanya kepada abah-abah kita, kepada kai nenek kita, kepada keluarga kita yang telah wafat sebelum kita. وأن الله ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di kota Palestina dan Gaza. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بحق طه الأمين وسيد المرسلين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل الطف بنا والمسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا رب العالمين. وانفعنا بالصالحين وأعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم واحمنا بحمايتهم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.